Bismillahirrahmanirrahim. Dari Masjid India, Bandar Kuching, kami membawakan secara langsung forum Perdana Ehwal Islam khas bersempena Hari RTM ke-75. #RTM75. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, hadirin hadirat sekalian, istimewanya pada malam ini kami bawakan forum Perdana Ehwal Islam khas sempena Hari RTM 75 di Masjid India Bandar Kuching. Untuk makluman semua, Masjid India Bandar Kuching ini telah dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak pada 1 Mac 2019 yang lalu. Untuk pengetahuan hadirin hadirat sekalian, forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini bukan sahaja diadakan di Kuching, tetapi diadakan di 15 buah lokasi di seluruh negara tepat pada jam 9 malam selama 75 minit. Bersama dengan saya, Tuan Moderator Ustaz Fadli bin Ahmad. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz Syatila, sahabat sihat, saya. Malam ni? Alhamdulillah. Agaknya sebelum forum ni beli songkok baru dulu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah. Anda semua pasti tertunggu-tunggu. Apakah kupasan tajuk forum kita pada malam ini? Oleh itu, saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz Fadli bin Ahmad untuk meneruskan kehangatan forum kita pada malam ini. Silakan Fadli Ustaz. Terima kasih sahabat saya Ustaz Syatila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa khabar orang Kuching? Alhamdulillah. Selamat datang ke forum Perdana Ehwal Islam khas sempena sambutan ulang tahun RTM ke-75. Baiklah, pada malam ini seperti mana yang dimaklumkan oleh sahabat saya, iaitu malam yang sangat istimewa kerana kita bersiaran langsung sebanyak 15 lokasi, dan sudah tentu yang paling istimewanya kita akan bersiaran langsung selama 75 minit tanpa henti. Jadi sidang pendengar dan hadirin yang ada pada malam tu, jangan ke sini-sini, kekal bersama dengan kita pada malam tu. Baiklah, saya pun sebenarnya Ustaz Syatila, saya tidak keserangan kerana pada malam ini tajuk yang sangat istimewa, iaitu berkaitan dengan evolusi dakwah. Dan apakah tajuknya? Sebelum saya perkenalkan tajuk, saya akan perkenalkan ahli panel kita pada malam ini. Baiklah, memperkenalkan sebelah kanan saya, iaitu saya bersama Datuk Haji Kifli bin Haji Yassin, Mufti Negeri Sarawak. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah Datuk. Satu soalan Datuk. Bilakah kali pertama Datuk bersama dengan RTM setelah kewujudannya 75 tahun? Tahun 1992 sebagai ahli panel forum perdana. Allahu Akbar. 92 cukup Dah lama. lama dah. Sangat Dah, lama. Ustaz. Maksudnya orang yang sangat hebat, insya-Allah. Okay, terima kasih Datuk yang sudah hadir pada malam tu. Seterusnya ahli panel kita yang kedua, iaitu Sahibul Fadilah Tuan Haji Mual bin Haji Saud, Pengarah Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Sama juga soalan seperti Datuk. Bila kali pertama Tuan Haji muncul di kaca TV ataupun di radio? Awal-awal bertugas dulu dalam tahun 90-an lah. 90-an. Rancangan rakaman untuk Hari Raya. Hari Raya, Allahu Akbar. Maknanya si lama raya lagi nak. Akan muncul lagi nanti insya-Allah. InsyaAllah. Okey, baiklah. Seterusnya ahli panel kita yang ketiga, yang bahagia, Profesor Madya Dr. Abdul Halim bin Busari, Pengarah Pusat Islam Tun Abang Salahuddin Pitas, Universiti Malaysia Sarawak. Apa khabar Prof? Alhamdulillah, sihat Ustaz. Okey, soalan pada saya daripada untuk Prof. Bilakah orang kata kali pertama Prof orang kata bersama dengan RTM? Alhamdulillah, saya dapat peluang pada tahun sekitar 1995 begitu. Waktu tu masih jadi pimpinan pelajar. So bersama dengan RTM ada rakaman untuk aktiviti pelajar di universiti. Divisi Islam. Allah Akbar. Ketiga-tiga ahli panel kita sangat hebat dan insya-Allah akan mengupas tajuk kita pada malam ini, iaitu cabaran dakwah masa kini. Baiklah sidang penonton sekalian, yang bersama dengan kita pada malam ini iaitu hadirin di kalangan Masjid India. Dan tuan-tuan bukan sahaja yang berada di Masjid India, tuan-tuan juga boleh bersama dengan kita bersiaran langsung di Facebook di RTM Sarawak
dan juga Radio Sarawak frekuensi 88.9 FM. Jadi yang bersama-sama dengan kita, jangan lepaskan peluang kerana pada malam ini malam yang sangat istimewa. Kita bawakan kepada anda 75 minit tanpa henti dengan sajian ilmu yang sangat bermanfaat sempena sambutan ulang tahun RTM ke-75. Baiklah sidang hadirin sekalian, saya tertarik dengan co-host nyatakan bahawa sempena ulang tahun ke-75 kita ada signifikan dikaitkan dengan 75 Ustaz, iaitu 15 lokasi kita. Nah, 15 lokasi, dan kita ada lebih kurang 5 selebriti, 5 selebriti, dan totalnya 75. 15 kali 5 75. Jadi itu maksudnya ada signifikan di antara ulang tahun 75 dan diadakan serentak seluruh negara, sebanyak 75 orang yang akan berkongsi ilmu kita pada malam ini. Ya, baiklah moderator, serentak di seluruh negara, maksudnya di Ganu ada, di Kelantan ada juga kan? Di Ganu ada, di Kelantan ada, di Sabah ada, semua ada. Oh, semua ada. Semua ada. Maknanya pada malam ini sangat istimewa dan kita akan adakan, orang kata, sajian ilmu ni secara berterusan, insya-Allah. Okey, jadi sidang penonton sekalian, kita nak lihat berkaitan dengan cabaran ataupun tajuk kita pada malam ini. Baiklah, sebelum kita pergi kepada, orang kata, tajuk kita pada malam ini, iaitu perkara berkaitan dengan cabaran dakwah masa kini, kita akan ada satu sajian ataupun kapsul khas evolusi dakwah. Okey. Okey, baiklah kita akan teruskan berkaitan dengan tajuk tadi Ustaz Satila. Saya berkaitan dengan, bila dikaitkan dengan ulang tahun ke-75, yang signifikan 75 itu, saya akan bagi, orang kata, gambaran berkaitan dengan apa yang diceritakan berkaitan dengan ulang tahun ini, dan tajuk kita ataupun soalan kita yang pertama kepada ahli panel kita, kepada saya bersama Datuk, iaitu yang pertama, Datuk, apabila kita kaitkan berkaitan dengan dakwah, kita cerita berkaitan dengan dakwah, ramai orang mengatakan bahawa dakwah ini hanya kepada golongan agamawan, golongan para asyatizah, dan bila dikaitkan dengan dakwah, ianya hanya terhenti ataupun hanya berkait golongan-golongan tertentu saja. Dan juga ada tanggapan negatif bila dikaitkan dengan dakwah itu, dan termasuk juga dalam media-media sosial. Jadi mungkin Datuk boleh kongsi dengan sidang hadirin yang ada pada malam ini, apakah yang dimaksudkan dengan dakwah itu sendiri. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi sejak wabarakatuh. 75 tahun yang lalu. Tuan-tuan dan puan-puan kepada penyiaran yang berteraskan sekalian, alhamdulillah kita dapat sama-sama berada dalam keadaan majlis ilmu dan sentiasa juga dalam media dakwah pada hari ini. So merujuk kepada soalan yang dibawakan oleh pengerusi tentang definisi dan maksud dakwah itu sendiri dan salah tanggapan terhadap dakwah. Saya datangkan senario dulu. Bila kita katakan dakwah, kita gambarkan bahawa ia adalah merupakan suatu seruan, itu gambaran secara umum. Namun apa yang kita gambarkan bahawa salah tanggap terhadap dakwah itu bila dikaitkan dengan, kadang-kadang ia menunjukkan sesuatu yang agresif, sesuatu yang ditunjukkan bahawa seolah-olah Islam ini dalam keadaan yang ganas dan sebagainya, dan ditandai dengan keadaan bahawa Islam itu disebar melalui kaedah-kaedah yang dalam bentuk paksaan dan sebagainya. Namun bila kita telusuri ilmu dakwah, kalau kita perhatikan, pertama dulu saya soroti dari sudut bahasa. Bila sebut dakwah maksudnya dari sudut bahasa. Satu ialah menyeru, kita panggil, kita jemput, malah doa. Itu adalah merupakan dakwah dari sudut bahasa.
dalam perkembangan ilmu dakwah sendiri. Ini sebenarnya para ulama dan juga penulis-penulis tentang ilmu dakwah mendatangkan pelbagai definisi tentang dakwah. Itu menggambarkan, kalau saya boleh buat satu konklusi, bahawa ilmu dakwah ini adalah ilmu yang sangat luas. Dan ada di antara pengarang-pengarang, misalnya kalau saya boleh petik antara yang banyak menulis tentang ilmu dakwah ini, Abdul Karim Zaidan, Yusuf Al-Qaradawi, Adam Abdullah Al-Aluri dan sebagainya lagi, tokoh-tokoh yang menulis tentang dakwah. Tetapi juga mereka mempunyai perbezaan dalam menyampaikan itu. Tapi saya mempunyai satu konklusi bahawa luasnya ilmu dakwah itu dan definisi yang diberikan adalah berdasarkan kepada fokus yang diberikan. Saya ambil contoh, ada penulis yang menyebut tentang dakwah itu ialah Islam itu sendiri sebagai dakwah, dan ada yang menggambarkan dakwah itu adalah merupakan suatu penyampaian. Jadi di situ kalau kita lihat dari sudut ini, maka kita boleh buat satu kesimpulan umum. So malam ini untuk tujuan fokus dalam perbincangan forum pada kali ini, saya ingin merumuskan bila sebut dakwah itu adalah merupakan usaha, kerja. Bila sebut usaha, mesti ada satu maknanya tindakan, usaha yang kita lakukan. Dari sudut itu, usaha kerja yang dilakukan secara bersungguh-sungguh, dan tujuan dia tadi melalui metodologi yang tertentu dengan untuk inginkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengajak orang, menyuruh orang ke arah Islam, penghayatan Islam untuk mendapat keredaan Allah. Dan ingat, bila menyampaikan dakwah itu ada metodologi. Jadi bila kita sebut tentang dakwah, maka ia boleh dalam bentuk penyampaian, ia boleh dalam bentuk contoh yang kita berikan, boleh dalam bentuk tindakan kita, dan malah yang digambarkan sebagai dakwah bil hal, dengan kita melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian orang lain. Sekali orang pandang, orang akan boleh melihat inilah merupakan seruan kepada Islam. So umumnya bila kita katakan bahawa dakwah itu adalah merupakan sebagai usaha, ia perlu digerakkan, ia perlu melibatkan semua orang, dan inilah yang sepatutnya kita fahami dari sudut dakwah. Saya ingin menyeru, salah tanggapan terhadap dakwah adalah kerana sikap prejudis, dan mungkin kurang ilmu kita memahami tentang dakwah itu sendiri kerana kita melihat perspektif yang berbeza. Tapi untuk memurnikan perspektif ini, biar kita melihat bahawa tujuan utama dakwah itu ialah ingin mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang membezakan, pakar-pakar dalam bidang dakwah membezakan dakwah dan islah. Namun saya buat rumusan untuk tujuan perbincangan malam ini, dakwah itu adalah secara keseluruhan kepada seluruh umat manusia untuk diajak kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu umumnya, Ustaz. Terima kasih Datuk atas penjelasan yang sangat tuntas. Bila kita kaitkan dengan dakwah, ianya bukan kepada golongan agamawan saja, tapi untuk semua. Baiklah, untuk soalan yang kedua saya tujukan kepada Tuan Haji Mual. Bila kita berkaitan dengan dakwah itu sendiri, kita melihat dari segi sejarah perkembangan dakwah. Kalau di bumi Sarawak, bumi Kenyalang, bumi yang kata yang pelbagai etnik, pelbagai kaum dan pelbagai agama, telah muncul sejarah dakwah ataupun perkembangan dakwah pada kurun ke-15. Jadi mungkin Tuan Haji boleh berkongsi dengan sidang hadirin sekalian berkaitan dengan senario perkembangan dakwah di negeri Sarawak. Silakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saudara moderator. Ini pengamatan saya sendiri sebagai orang yang tidaklah begitu lama dalam bidang dakwah terutamanya di negeri Sarawak, lebih kurang 20 lebih tahun bertugas di dalam agensi Islam ini. Pada pandangan saya, keadaan ataupun senario dakwah kita di Sarawak ini dalam keadaan yang cukup baik, cukup harmoni dan amat memberansangkan. Ini berdasarkan sebagaimana yang telah dinyatakan oleh ahli panel yang pertama tadi, iaitu bagaimana kita melihat dakwah itu sendiri, dalam skop mana dakwah yang kita kehendaki. Barulah kita dapat memberi satu pandangan terhadap dakwah itu. Di antara faktor-faktor yang membolehkan apa yang saya cakapkan tadi ialah senario yang baik, yang harmoni ini, sebab satu, kita di Sarawak ini ada tonggak. Maksud tonggak itu ialah ada kuasa dari segi Islam itu sendiri. Maksudnya kita ada agensi-agensi Islam di bawah naungan Majlis Islam Sarawak. Kita ada Jabatan Agama, kita ada Jabatan Mufti, kita ada Baitul Mal, dan kita turut dibantu oleh JAKIM,
dan juga NGO-NGO yang ada di negeri Sarawak ini, yang mana kita bergerak secara bersama bagi memastikan apa yang kita kehendaki dalam dakwah itu dapat dicapai. Ini berdasarkan peranan-peranan yang telah diberikan kepada setiap agensi itu sendiri. Sebagai contohnya, bagi kami lah di Jabatan Mufti Negeri Sarawak ini, yang tugasnya, amanahnya adalah untuk menentukan hukum-hukum. Dan bila kita lihat dalam keadaan COVID-19 ini, banyak fatwa-fatwa yang berkaitan yang telah kita keluarkan. Contohnya penutupan masjid, sembahyang berjarak dan sebagainya. Kadang-kadang ini menimbulkan kerisauan di kalangan masyarakat. Tetapi oleh kerana kita ada hukum yang boleh dipegang, maka rakyat kita berasa senang. Maksudnya mereka tidak ada masalah, tak ada perkara-perkara yang perlu dibingungkan dalam menetapkan hukum-hukum ini. Dan begitu juga contohnya lain, Baitul Mal contohnya, yang banyak menyalurkan bantuan-bantuan, menyantuni masyarakat kita. Ya, memang kita tidak nafikan wujudnya kelemahan di sana sini itu biasa, tetapi secara dasarnya semua agensi-agensi ini telah bergerak mengikut kemampuan masing-masing bagi menyantuni masyarakat kita. Maka masyarakat Islam kita hidup dalam keadaan yang saya kata ini yang harmoni tadi. Kita berada dalam keadaan yang selesa dan sebagainya. Itu faktor yang pertama. Sementara faktor yang kedua ialah kita lihat senario kita di negeri Sarawak ini, perkahwinan campur telah lama wujud di negeri Sarawak. Sebelum lagi kerajaan menamakan dulu sebagai satu Malaysia, orang Sarawak telah banyak kahwin Iban dengan Cina dan sebagainya dengan Melayu. Dan keadaan ini telah menjadikan keadaan kita di Sarawak begitu harmoni dan baik. Okay, terima kasih Tuan Haji. Sebenarnya saya sangat tunggu-tunggu bila kaitkan dengan perkahwinan campur tu. Nanti insya-Allah Tuan Haji kita sambung pada boleh, pada orang kata pusingan yang kedua insya-Allah. Okey, baiklah. Saya pergi kepada panel kita yang ketiga yang sangat kacak bergaya di hujung sana. Okey, Prof, bila kita cerita berkaitan dengan dakwah, ianya tidak lari daripada kita menceritakan berkaitan dengan metodologi dakwah. Kalau kita lihat pada zaman Nabi SAW, Nabi menyampaikan dakwah secara sembunyi ataupun apabila bisir, dan apabila sudah mendapat kekuatan, baginda menyampaikan dakwah melalui secara terang-terangan. Dan sehingga kini 1400 tahun yang dahulu sampailah kini metod dakwah itu sentiasa berkembang. Jadi soalannya Prof, apakah sebenarnya perbezaan metodologi dakwah dahulu dan kini? Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Ustaz atas soalan yang diberikan. Saya mungkin gunakan bahasa akademik sikit lah ya. Kalau tadi Ustaz Tuan Haji Mual sebut pengamatan, jadi mungkin saya gunakan istilah analisis. Jadi ini berdasarkan analisis saya. Kalau kita melihat mungkin kita terlalu jauh kalau kita nak letak perbandingan pada zaman Nabi SAW, tapi kita lihat dalam era negara kita. Di era negara kita, bagaimana metod dakwah, perubahan metod dakwah berlaku sejak tahun 70-an, 80-an. Saya sebut 70-an tu sebab zaman itu alhamdulillah saya sudah mula lahir di dunia. 70-an, 80-an, 90-an dan era milenium ini. Kalau kita lihat bagaimana dakwah, contohnya metod bil lisan. Kita dulu memang ada forum, ada kuliah dan sebagainya, tapi sangat eksklusif. Kita berada di tempat yang begini. Contoh kita ada forum pun kita eksklusif. Tetapi metod bil lisan yang kini ada, kita lihat bagaimana walaupun berada di dalam masjid, tetapi dia dapat didengar oleh orang-orang di luar masjid, bukan sekadar di luar bangunan masjid, tetapi di luar daripada itu adalah kita boleh lihat bagaimana perubahan itu berlaku. Kemudian bilhal, dakwah bilhal itu kalau kita lihat bagaimana dulu orang memandang seorang pendakwah itu dia ada role model, mereka ada ketokohan, mereka ada gaya, mereka ada sahsiah yang dia akan diikuti. Ya, begitu mereka melihat. Tetapi zaman milenium ini bukan sekadar itu yang dilihat, tetapi mereka juga melihat apa kereta yang digunakan, apa pakaian yang ada, rumah kediamannya di mana. Bilhal, maknanya mereka melihat zaman berubah. Begitu. Dan kalau kita lihat dari segi organisasi, dulu di universiti, macam saya datang di universiti saya, dia tidak ada pusat Islam. Sekarang hampir semua universiti awam, ada 20 universiti awam ada pusat Islam.
walaupun pusat Islam bukanlah pusat dakwah, tetapi pusat yang mendukung aktiviti dakwah bersama dengan agensi-agensi yang lain. Tetapi itulah kita lihat bagaimana perubahan metod dakwah berlaku. Begitu juga kalau kita lihat pada tahun era 70-an 80-an, saya masih ingat kalau pada waktu itu media yang ada, kita cuma ada media TV dan radio kerajaan. Media radio dan TV. Bahkan saya masih ingat peringkat awal kalau dulu ada Jabatan Penerangan datang bawa layar besar, projektor dan sebagainya. So sehinggalah sekarang ini kita lihat bagaimana metod itu berubah. Kita boleh melihat ada saluran-saluran dan ada bagaimana kita boleh mendapatkan maklumat sedemikian tentang dakwah. Itulah Ustaz. Okay, terima kasih Prof. Bila kaitkan dengan dakwah, saya tertarik bila Prof cakap kaitan dengan dakwah bilhal. Jadi itu sangat orang kata signifikan dengan apa yang berlaku zaman kini. Okey, saya rasa Ustaz Syatila, barangkali mungkin ada soalan daripada penonton. Mungkin Ustaz Syatila, saya beri kepada Ustaz untuk betul, soalan penonton, insyaAllah. Saya berminat dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Mufti tadi berkaitan dengan dakwah ni sangat luas. Bukan saja kerja dakwah ni dibuat oleh para asatizah. Mungkin kita ada soalannya daripada penonton kita, insyaAllah, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Nuqadri bin Abang. Persepsi masyarakat berdakwah hanyalah tugas individu yang bergelar ustaz dan ustazah atau alim ulama sahaja, sedangkan kerja dakwah adalah tanggungjawab seluruh muslim. Persoalan saya kepada ahli panel, bagaimanakah kaedah untuk kita mengubah persepsi masyarakat supaya memahami dan memainkan peranan masing-masing dalam menyebarkan dakwah? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada soalan daripada penonton kaitan dengan kaedah ataupun persepsi. Jadi saya minta ahli panel pertama untuk menghuraikan. Silakan. Terima kasih Ustaz, para penonton yang dihormati sekalian. Kalau kita lihat persepsi adalah merupakan suatu yang sebenarnya sangat sukar untuk kita kawal disebabkan oleh dengan keadaan sekarang. Namun persepsi yang benar itu perlu ditonjolkan, perlu disampaikan dalam konteks itu. So kalau kita nak ubah kaedah, nak ubah ini, satu yang paling penting ialah memahami ilmu dakwah itu sendiri dari sudut hukum itu. Sebab supaya kita memahami bahawa apa sebenarnya hukum berdakwah ini. So balik perspektif hukum, saya nak rumuskan perbincangan ulama tentang hukum berdakwah ada dua. Itu yang pertama ialah fardu ain. Maknanya setiap orang wajib berdakwah dengan kadar kemampuan yang ada. Kalau dia boleh mengukirkan senyuman yang indah kepada orang, itu juga merupakan satu dakwah yang sangat besar dari sudut fardu ain. Maknanya dia mengeluarkan kata-kata yang baik, itu merupakan dakwah. So sebab Allah SWT sebut dalam Al-Quran An-Nahl 125, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, nasihat yang baik, dan berdialoglah dengan mereka dengan cara yang paling baik sekali. So maknanya situ semua orang, tak kira siapa, serulah dengan penuh hikmah, dengan cara yang paling baik sekali, dengan kata-kata, dengan perbuatan dan sebagainya. Itu fardu ain. So terimalah hakikat itu dalam konteks itu. Fardu kifayah ialah bila disebut dalam konteks ini ialah golongan pendakwah yang profesional, golongan agamawan, asatizah dan sebagainya. Perlu ada orang yang menguasai ilmu ini, ilmu Islam, ilmu dakwah itu sendiri, supaya ia dapat disampaikan dalam konteks yang sebenar-benarnya dengan sempurna. Sebab dalam perbincangan ini ulama melihat apabila perjanjian fardu ain dan fardu kifayah, saya petik dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Ali Imran 104, bila Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitanirrajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair hingga akhir ayat. Sebab saya nak ambil satu perkataan di situ, bila Allah nyatakan wal takum minkum ummatun, minkum di situ menurut ulama tafsir dan perbincangan tentang ilmu dakwah itu ada dua perkara. Yang pertama sekali, bila dikatakan fardu ain, minkum itu adalah merupakan min untuk dalam tujuan yang menyatakan min lil bayan, iaitu untuk menyatakan bahawa hendaklah kamu berdakwah untuk semua orang, siapapun, ajak ke arah kebaikan, cegah kemungkaran. Dan yang kedua ialah min itu adalah litab'id, yang bermaksud untuk menunjukkan sebahagian, iaitu bila katakan hendaklah ada di kalangan kamu yang menyeru ke arah kebaikan, itu maksudnya ialah profesional dalam bidang dakwah yang akan mengajar, yang mendidik orang lain tentang ilmu dakwah itu sendiri. So conclusion yang ada di situ jelas bahawa dua, fardu ain, fardu kifayah.
Jom, mari sama-sama kita berdakwah mengikut kapasiti kita sendiri untuk menyampaikan yang terbaik untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Datuk. Jelas. Ingat tuan-tuan, fardu ain, fardu kifayah. Bukan tidak payah, kan? Fardu kifayah. Okey, baiklah. Apabila kita bicara kaitan dengan dakwah, kan, apabila kita kupas lipena yang pertama, kedua dan ketiga menceritakan berkaitan dengan dakwah, secara umumnya kita mengetahui dakwah ini untuk kita semua. Jadi tuan-tuan, ayo kita sama-sama menyampaikan ataupun menyebarkan dakwah ini. Jadi sidang penonton sekalian, sidang hadirin yang ada pada malam ini, jangan ke sini-sini, kita masih lagi bersiaran langsung 75 minit tanpa henti. Okey, baiklah. Saya pergi pula kepada ahli panel kita yang di hujung sana, Prof Madia. Tadi ada sedikit orang kata Prof nak cerita sikit kaitan dengan dakwah bilhal. Dan apabila dikaitkan dakwah bilhal ini, Prof cerita berkaitan dengan dakwah pada masa kini. Dan pada masa kini ada satu term yang dipanggil sebagai teknodai. Sangat menarik teknodai itu. Mungkin Prof boleh berkongsi dengan hadirin apakah yang dimaksudkan dengan teknodai, dan barangkali mungkin ada cabaran ataupun halangan untuk mencapai teknodai itu sendiri. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Mungkin sebelum saya respon tu kita lihat dalam Al-Quran perkataan dakwah dia diulang kalimat ini diulang sebanyak 11 kali. Dan perkataan ud'u kalau kita lihat diulang dalam Al-Quran sebanyak 45 kali. Maksud seruan dakwah itu banyak seruan itu. Dan kalau kita lihat apa maksud teknodai ni, kita kena bagi definisi sikit Ustaz ya. So tekno kita tahu bahawa mungkin daripada perkataan bahasa Inggeris berkaitan dengan sains gunaan yang berkaitan dengan teknologi. Kemudian dai, kita tahu dai itu adalah pendakwah. Jadi kombinasi itu adalah pendakwah yang boleh menggunakan teknologi. Bahasa mudahnya kita kata begitu ya. Dan berarti bahawa seorang pendakwah dai itu dia sebagai content provider, orang yang ada konten. Dan tekno tu tadi adalah orang yang boleh teknologi enabler, dia sebagai pemangkin. Dan sebenarnya ini bukan kerja individu, ini sebagai kerja kolektif, sepatutnya kerja kolektif, dia bukannya hanya individu. Dan sebab itulah antara peran atau pencabaran yang kita lihat untuk teknodai, pertama dia kena celik ICT lah. Jadi kena celik ICT. Maksudnya kena ada kemahiran untuk dia tahu menggunakan sedikitlah media sosial mungkin yang ada, tapi bukan sekadar untuk dapat like. Ya, maknanya tapi inilah medium dakwah yang efisien, antara medium dakwah yang efisien untuk digunakan. Tapi itu antara cabarannya. Kemudian kita lihat yang kedua ialah supaya dia boleh meningkatkan keprihatinan dia terhadap teknologi masa kini. Sebab kalau kita lihat bagaimana menurut kajian purata orang dewasa dia menggunakan internet sebulan 90 jam, dan remaja ataupun belia menggunakan internet sekurang-kurangnya 120 jam sebulan. Jadi kita tengok bagaimana dengan data ataupun penggunaan itu, kita lihat bagaimana seharusnya dakwah dapat menjadi satu platform yang digunakan, maknanya dengan menggunakan teknologi itu. So itulah kalau kita lihat antara cabaran ataupun peranan yang kita lihat. Kemudian satu lagi adalah sebagai cabaran ialah perlu memahami dakwah itu sendiri. Maknanya teknodai perlu memahami dakwah. Sebab tanpa kefahaman dakwah, tanpa ilmu yang dia ada, mungkin susah untuk dia menyampaikan sesuatu isu-isu ataupun message. Dan selain ilmu teras agama yang dia ada, macam saya katakan tadi, maknanya dia kena faham tentang ilmu tentang teknologi, ilmu pengetahuan am, mungkin sedikit tentang ilmu sains, ilmu yang ada pada masa kini, faham tentang keadaan masyarakat. Ya, bukan maknanya dia kena cakna dengan apa yang berlaku pada masyarakat, bukan sekadar nak ajak saja, tetapi dia tak tahu pun apa yang berlaku pada masyarakat sekitar dia. Kemudian selain daripada itu ialah melengkapkan dirinya dengan ilmu yang berkaitan dengan soal-soal dasar, soal tasawur Islam dan sebagainya. Kemudian apa yang penting ialah mengajak manusia kepada sesuatu yang disepakati, bukan soal yang berkaitan soal-soal cabang sahaja. Jadi sebab inilah antara cabaran-cabaran yang mungkin dihadapi oleh teknodai pada masa ini. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih Prof. Bila Prof cerita ataupun urai berkaitan dengan teknodai, ianya mesti ada signifikan dengan ICT. Bila Prof cakap 120 jam sebulan, jadi tuan-tuan masuk Ramadan gunakan 120 jam itu untuk bersama dengan Al-Quran. Itu lebih bermanfaat insya-Allah tuan-tuan. Okey, baiklah. Kita terus kepada ahli panel kita yang kedua. Tadi Tuan Haji ada menceritakan berkaitan dengan senario perkembangan dakwah. Dan senario ini pastinya orang kata
meliputi pelbagai etnik, dan dalam pelbagai etnik ni barangkali ada kaitan dengan cabaran-cabarannya. Ialah etnik ni pelbagai, dia punya adat resam dan sebagainya. Mungkin Tuan Haji boleh berkongsi pengalaman apakah cabaran dalam menghadapi orang kata etnik yang pelbagai, terutamanya di bumi Kenyalang. Silakan Tuan Haji. Berkenaan dengan cabaran-cabaran yang dihadapi kita dalam sebenarnya apa semua perkara kita ada cabaran, bukan hanya dalam dakwah sahaja. Semua ada cabaran. Apatah lagi kalau kita melihat sejarah perkembangan Islam itu sendiri yang penuh dengan cabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak cabaran yang dihadapinya. Bermakna kalau kita terjun ke dalam bidang dakwah ini, maka kita kena bersedia dengan cabaran-cabaran yang dihadapi ini. Karena kalau kita nak hidup senang, baik ikut Firaun. Firaun hidup senang. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi yang lain semua hidup dalam keadaan yang amat tercabar dalam menyampaikan dakwah ini. Dan bagi senario kita di negeri Sarawak ini, saya bagikan kepada beberapa faktor. Faktor yang pertama ialah faktor mad'u kita, iaitu siapa yang kita kena sampaikan dakwah itu. Dan dalam keadaan kepelbagaian, apatah lagi negeri Sarawak adalah negeri yang amat besar. Tolak Perlis kita sama dengan Semenanjung, begitu besar. Keadaan muka bumi yang begitu luas, dengan pengangkutan dia yang agak jauh antara satu sama lain. Dan kita ada 30 lebih etnik di negeri Sarawak, 30 etnik. Dan setiap etnik ini, setiap bangsa itu dia ada kemahuan, ada kehendak, ada keperluan, ada kepercayaan, ada kebudayaan yang semuanya berbeza di antara satu sama lain. Cuma mungkin adalah sedikit persamaan oleh kerana sebagaimana yang telah saya sebutkan awal tadi, bahawa adanya perkahwinan campur ini tadi. Orang Melayu kita kahwin dengan Cina, kahwin dengan Iban dan sebagainya. Dan pada masa dahulu ramai orang Cina bagi anak kepada orang Melayu, dan jadi anak orang Melayu. Jadi hubungan ini dah jadi akrab. Inilah cabaran yang perlu dihadapi oleh para da'i. Bagaimana kita hendak menyantuni dalam keadaan yang rencam kepelbagaian yang ada di negeri Sarawak ini, dari segi kebudayaannya bagaimana, dari segi keperluannya bagaimana, dan dari segi adatnya bagaimana. Yang ini juga perlu dipahami oleh setiap orang yang terjun dalam bidang dakwah ini. Ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua ialah kita melihat para da'i sendiri, iaitu dari segi kuantiti dan kualiti. Mungkin dari segi kuantiti itu tak ada jadi masalah, walau bagaimanapun mungkin dari segi kualiti. Kualiti inilah yang perlu diimprovekan oleh kita semua, bagi memastikan para da'i ini mampu untuk berhadapan dengan situasi-situasi yang telah saya sebutkan ini tadi. Itu saja. Terima kasih Tuan Haji. Disebutkan berkaitan dengan cabaran ada dua, iaitu mad'u dan da'i itu sendiri. Jadi ini merupakan orang kata satu cabaran, terutamanya kepada semua para pendakwah. Dan kita sebenarnya juga sebagai para pendakwah mesti mengambil orang kata satu sautan supaya dapat menyebarkan dakwah dengan lebih efisien. Baiklah, saya bersama. Apabila kita pergi fokus pula kepada pembangunan modal insan, di mana modal insan ini terkandung dalamnya dari segi intelektual, dari segi kerohanian, personality dan sebagainya. Dan barangkali untuk mewujudkan pembangunan modal insan itu sendiri ada cabaran-cabarannya. Jadi mungkin Tuan saya bersama boleh berkongsi dengan kita berkaitan dengan cabaran dalam pembentukan modal insan yang holistik. Silakan. Terima kasih pengerusi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Dalam kehidupan manusia ni, kita banyak cakap soal modal. Untuk buat rumah, kita perlukan modal. Nak makan, kita perlukan modal. Kalau ustaz tak ada duit, tak boleh nak beli beras. Kan modal, ya?
Tapi bila bercakap tentang tamadun manusia, tamadun ummah, hidup dunia dan akhirat, ia memang bersangkut paut secara langsung dengan modal insan. Iaitu sebab manusia ini adalah sebagai khalifah di muka bumi, dan mereka adalah merupakan yang dipertanggungjawabkan secara amanahnya untuk memakmurkan muka bumi ini. So untuk itu memainkan peranan kita sebagai maknanya khalifah, sebagai modal insan ini perlukan kepada menyeluruhnya apa yang kita lakukan secara bertindak dan sebagainya. Kalau balik kepada soalan Ustaz tadi ialah tentang cabaran. Saya melihat begini, bila sebut tentang cabaran untuk membina modal insan yang sangat holistik sifat dia, satu perkara yang sangat penting peringkat awalnya ialah dari sudut ilmu itu sendiri. Epistemologi yang seimbang antara satu pendekatan, suatu konten yang disebutkan tadi bila saya isi ilmu itu sendiri. So sebab modal insan itu dia bertindak daripada awal dari sudut ilmu. Sebab itu Allah turunkan suratul Alaq yang bicarakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq hingga akhir. Sebab nak membina tamadun ummah diperlukan kepada ilmu. Untuk hidup dunia kita perlukan kepada ilmu, untuk salat, soal hidup kita di akhirat perlukan ilmu. Kalau tidak kita tak tahu bagaimana nak rukun 13 salat itu, bagaimana nak jadikan salat itu sempurna. Ini yang kita sebutkan tadi, seimbang dari sudut penguasaan ilmu itu, bukan saja dari sudut surface, tapi kita kena ada perkara-perkara asas sebagai fardu ain. Yang kedua ialah bila kita sebut modal insan, kita cakap tentang da'i, kita cakap tentang kemajuan dan sebagainya. So dalam konteks ini ilmu apa pun ada. Yang kedua saya melihat ialah untuk menjadikan kita relevan, iaitu penyesuaian dengan persekitaran dan semasa. Orang yang bijak, orang yang hebat, dia pandai mengambil peluang bagaimana untuk membangunkan sesuatu sesuai dengan keadaan semasa. Kalau kita katakan tadi bahawa modal insan kita remaja perlukan kepada kemahiran-kemahiran teknologi, why not kita penuhkan keperluan teknologi itu dengan asas yang ada, dididik dengan ilmu yang sebenarnya, maka insya-Allah dapat menjadi modal insan yang terbilang. Yang ketiga, ini juga adalah penting untuk keluar daripada kepompong malas, kepompong lemah diri, inferiority complex, maka soal sikap. Sebab itu Islam memberikan pandangan awal soal sikap, soal akhlak, supaya kita mempunyai suatu world view yang jelas bahawa umat perlu bangun dan bangkit. Sikap kita kena bangun, tak boleh lambat, kita kena cepat merebut peluang yang ada. Ini semua di depan mata kita. So untuk tujuan itu, dakwah perlu mengajak orang menyedari peranan kita masing-masing. Kita tak boleh tunggu dan lihat apa yang saya nak buat pada masa akan datang. Sudah pasti akan menyebabkan kita ketinggalan, backward daripada orang lain. Orang dah cakap tentang pergi ke bulan, tentang digital hari ini, tapi kita tak tahu pun bagaimana kita boleh menggunakan peluang itu. So grab that opportunity, golden opportunity yang ada pada dunia pada hari ini. So untuk jadikan modal insan yang cemerlang. Balik soal ini, kalau tiga perkara ini kita selesaikan, insya-Allah kita dapat menjadi modal insan yang dijadikan sebagai kelebihan, sebagai khazanah, sebagai modal untuk membangunkan manusia dan dunia ini keseluruhan. Terima kasih. Saya bersama Datuk. Tiga perkara: ilmu, ambil peluang dan sikap. Kalau ada ketiga-tiga ini tuan-tuan, insya-Allah kita akan boleh mencapai modal insan. Jadi kita redakan dahulu dengan orang kata banyak sekali ilmu-ilmu ni. Mungkin tuan-tuan tak sabar lagi mendengar. Sebelum itu kita ada soalan lagi? Ya, sudah tentu Ustaz Fadli ada. Oh ada. Okey, silakan Ustaz. Ya, sangat padat pengisian pada malam ni Ustaz Fadli ya. Betul, sangat betul. Okey. Kita nak wakil daripada belia. Sebab belia ni, mereka ni bersemangat. Betul. Masih muda kan? Okey, jadi saya persilakan penonton wakil daripada belia ni, saya fahamkan daripada Ikhmas Ustaz. Ikhmas. Okey. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ustaz, saya minta izin bertanyakan, apakah cabaran serta peranan golongan belia, khususnya golongan belia, dalam penyampaian dan penyebaran dakwah pada masa kini, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada, namanya apa? Nama saya Alif Bazli, Ustaz. Alif Bazli, Ya, daripada Ikhmas. Ikhmas. Okey, terima kasih saudara Alif atas soalan. Okey, bila kita berkaitan dengan peranan golongan belia, dan kebetulan pula Alif Bazli daripada Ikhmas, dan saya rasanya sesuai
soalan itu ditujukan kepada pensyarah Unimas lah. Nama pun lebih kurang Ikemas Unimas. Okey. Jadi silakan Prof untuk menceritakan berkaitan dengan peranan belia pada masa kini. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalannya. Kita lihat belia di satu zaman yang gemilang. Dia maknanya zaman yang proaktif, zaman membangun, zaman membina, zaman yang penuh idea, idealistik. Itu zaman belia. Cuma di dalam Al-Quran kalau kita lihat dalam surah Ar-Rum ayat 54, bagaimana Allah menyebutkan bahawa belia ni adalah satu zaman di mana daripada dia duduk di antara lemah, kuat, lemah. Itu belia. Sebab itu surah Rum Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Subhanallahul azim. Antara ayat itu menyebutkan bahawa Allah menciptakan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah menciptakan kita daripada lemah, kemudian Allah jadikan kekuatan yang kuat tu zaman beliau. Kuat. Kemudian selepas itu lemah balik, dan lemah itu ialah dengan keadaan beruban, maknanya tua. So itu kita lihat. Cuma kalau kita lihat peranan, untuk menjawab persoalan itu kita lihat nak tahu peranan ini kita kena lihat bagaimana zaman Rasulullah SAW. Kita lihat kepada Al-Quran, bagaimana Al-Quran menceritakan tentang belia, bagaimana surah Al-Kahfi kita lihat belia pemuda-pemuda Al-Kahfi. Bahkan Nabi dilantik menjadi Rasul umur 40 tahun. Pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar umur 37, Sayyidina Umar berumur sekitar 30-an juga, dan maknanya semua umur belia. Kita lihat begitu. Bahkan kalau kita macam kita di universiti, kita lihat seluruh universiti awam, kalau kita lihat ada lebih daripada 300,000 majoriti belia. Dan di Unimas saja kita ada hampir 17,000 yang majoritinya belia. Jadi maknanya inilah umur yang menjadi aset yang kalau kita lihat. Cumanya sebagai untuk apa peranan belia, sebab tu saya ingin membuat satu akronim perkataan belia tu, belia B. So belia itu adalah B supaya belia yang bijaksana. Peranannya apa? Mesti jadi belia yang bijaksana. Ya, belia bijaksana maknanya dia kena belajarlah, kena menuntut ilmu. So itu antara perkara yang mereka buat. Kemudian E apa? Dia perlu elakkan daripada perkara-perkara yang melalaikan. So kena elak. Kemudian L kalau boleh lawan nafsu. Sebab ini waktu umur yang sangat proaktif, waktu umur yang sangat bertenaga, energetik. Sebab waktu inilah mereka perlu ada L untuk berusaha untuk lawan nafsu. Kemudian I kita katakan bahawa ilmu, mereka perlu ada ilmu. Dan bahkan dalam Islam pun Nabi menyebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, iaitu maknanya setiap orang ni wajib, tuntutan menuntut ilmu itu sangat wajib bagi setiap orang, bahkan kepada belia. Maka ambillah peluang ini untuk menuntut ilmu. Dan kita tengok tadi alhamdulillah ada yang bertanya soalan pun datang daripada Ikmas yang sedang menuntut ilmu, kita percaya. Jadi begitu Ustaz. Dan yang A yang terakhir pada perkataan belia itu adalah A, supaya dia boleh angkat martabat agama ini, ataupun dia ambil peduli, cakna dengan hal yang berkaitan dengan masyarakat. Jadi itulah belia. So itulah akronim belia yang saya dapat simpulkan, supaya itulah antara peranan-peranan yang boleh dimainkan oleh para belia sekalian, insya-Allah. Wallahu alam. Okey, terima kasih kepada Prof. Jadi bila kita sebut berkaitan dengan belia, ingat akronim ini. B iaitu bijaksana, E iaitu elak lalai, L lawan nafsu, I ilmu, dan A angkat. Jadi belia sebenarnya satu perkara, orang kata satu modal insan yang sangat hebat, dan dikaitkan juga dengan belia ini iaitu ilmu. Prof berceritakan tentang ilmu, dan Datuk pun ceritakan berkaitan dengan ilmu. Baiklah, sidang penonton sekalian, kita masih lagi bersiaran langsung selama 75 minit, dan tuan-tuan, kita sudah orang kata dapat banyak sangat ilmu-ilmu ataupun orang kata mutiara-mutiara kata dakwah yang kita berkongsi dengan 3 elemen yang sangat hebat. Jadi insya-Allah kita akan hangatkan lagi kita punya forum pada malam ini dengan soalan yang seterusnya kepada saya bersama Datuk. Bila kita menceritakan berkaitan dengan dakwah Datuk, kan? Sudah tentu orang akan melihat apa sebenarnya bukti ataupun dalil. Kita cerita berkaitan dengan dakwah, mana dalilnya, mana buktinya. Mungkin Datuk boleh berkongsi dalil berkaitan dengan orang kata dakwah itu sendiri dan aktiviti dakwah yang nak kita sampaikan, terutamanya di bumi Sarawak. Silakan Datuk.
Terima kasih pengerusi, moderator, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya bila sebut tentang dakwah ini, kita untuk merancangkan lagi aktiviti dakwah, selain kita dah bincangkan dari sudut definisi, kita bincangkan kaedah dia dan sebagainya. Perkara yang penting ialah, saya dah sebut, kalau disebut dalil tu Ustaz, saya dah sebut juga tadi, antara yang paling sangat penting dari sudut dakwah ialah kalau dalam firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Di situ ialah Allah SWT katakan dari maksud dia, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah yang saya sebutkan tadi untuk mendapatkan keredaan Allah. Maknanya kita ke jalan Tuhan tu maknanya yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan cari kemurkaannya, tapi dengan hikmah. Maknanya hikmah itu banyak sudutnya. Perlu dilihat bila sebut hikmah ini ialah ia merangkumi 5 asas ataupun rukun yang ada dalam dakwah. Yang pertama kepada da'i itu sendiri. Dakwah hikmah, da'i yang sangat maknanya berhikmah dari sudut diri da'i itu yang boleh menjadikan contoh teladan yang terbaik, yang kalau kita boleh ambil contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bila kita sebut tentang dakwah ini ialah tentang mad'u yang didakwah itu sendiri. So kita kena memahami situasi yang kita dah bincangkan, bagaimana etnografi yang ada, bagaimana kependudukan, bagaimana latar belakang etnik, bangsa dan sebagainya. Itu perlu dilihat untuk kita katakan tadi hikmah dari sudut itu. Kalau kita pergi ke kawasan, maknanya orang yang dari sudut latar belakang kehidupan dia lebih dekat dengan alam. So kita bicarakan bagaimana Allah menjadikan alam itu, bagaimana tentang alam. Sebab itu kalau kita lihat dalam dakwah Nabi Ibrahim, kalau kita lihat tentang dialog dia, bagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam dakwah Nabi Ibrahim, berubah dari sudut untuk mengubah pemikiran, persepsi masyarakat ketika itu. Itu kita lihat. Kemudian kita juga boleh kata yang asas yang ketiga, iaitu tentang maudhu', konten yang ada. So untuk itu perlu dilihat bila sebut hikmah dari sudut itu, bagaimana menyampaikan. Kalau masyarakat di peringkat asas, kanak-kanak yang baru nak kenal, tapi kita berikan suatu gambaran yang sangat tinggi sehingga tidak sampai untuk berpijak di bumi yang nyata. So sebab itu bila nak rancangkan hikmah dakwah itu, kita kena sesuaikan dengan keadaan. Kalau kita pergi ke kampung, sesuai dengan masyarakat kampung. So pergi ke kampung kita gunakan bahasa yang terlalu tinggi, orang tak boleh faham. Ini juga adalah merupakan suatu yang perlu faham dari sudut apa yang disebut tentang hikmah. Yang seterusnya ialah bila sebut tentang uslub, iaitu metodologi, kaedah yang digunakan, sama ada penyampaiannya, bagaimana penulisannya, khutbahnya dan sebagainya. Itu metodologi yang kita gunakan dalam konteks itu, dan bagaimana kaedah hikmah yang kita sampaikan itu. Last but not least, kalau itu wasilah yang disebutkan oleh profesor tadi tentang teknodai dan sebagainya, bagaimana penyampaian. Dan tahniahlah kepada RTM yang telah menjalankan program-program dari sudut keagamaan ini dapat mendidik masyarakat. Yang saya kalau nak tengok dah 30 tahun dah menjadi artis RTM untuk Sarawak FM itu, daripada pelbagai rancangan sampai sekarang masih ada rancangan khas bersama-sama dengan Mufti every Friday 11:30, maknanya ada program khas. Jadi alhamdulillah itu juga adalah wasilah. Wasilah sekarang ni kita menggunakan medsos, media sosial, FB, IG, Twitter, whatever it is yang ada. So kita gunakan kekuatan itu. InsyaAllah kalau itulah yang kita gunakan tadi, maka kita sampaikan mau'izatul hasanah dengan hikmah tadi, dengan mau'izatul hasanah. Dan ingat, bila berhadapan dengan orang yang bertentangan dengan pemikiran kita, berdialoglah dengan mereka dengan cara yang paling baik sekali. So disitulah merupakan dalil penting untuk dakwah itu sendiri. Terima kasih Saibul Samah. Jadi dalil bagi dakwah ini, tuan-tuan boleh buka lembaran Quran surah An-Nahl ayat 125, dan dihuraikan Datuk ada 5 rukun. Jadi tuan-tuan yang tengah salin itu catat dan hadamkan. Jangan hanya sekadar kita catat, kita amalkan. Kita lihat mana yang rasanya kurang dan mana yang kita rasa kita boleh buat. Kita cuba buat dengan sehabis baik. Baiklah, kita teruskan kepada ahli panel kita yang kedua. Bila berceritakan berkaitan dengan dakwah ini Tuan Haji, dakwah ini barangkali mungkin dia punya satu, orang kata istilahnya kriteria, kriteria ataupun dia punya sifat sebagai seorang pendakwah. Barangkali mungkin Tuan Haji boleh berkongsi dengan sedang hadirin, apakah sebenarnya kriteria ataupun sifat seorang pendakwah itu sendiri. Silakan. Terima kasih saudara moderator. Jadi untuk menjawab persoalan yang telah ditanya ini, saya telah sediakan sebenarnya satu puisi. Puisi ini agak panjang. Yang saya buat, kalau doktor tadi ada akronim belia dia, ini semua dia saya buat akronim DAKWAH itu dalam beberapa bait. Ada 10 bait yang saya ni.
berkenaan dengan tip-tip dalam dakwah ni. Saya bukan penyair, tapi saya cuba baca mengikut madah-madah yang telah saya olah inilah. Dakwah lorongnya panjang, padangnya luas, saujana dipandang. Akan ada denai deredah dan ada lurah yang merintang. Kerana dakwah adalah berjuang. Walau keringat tumpah bergenang, amanah di pundak tetap dipegang hingga masanya kejayaan dijulang. Maksudnya kena bersedia dalam dakwah. Yang kedua, dakwah itu teladannya Rasulullah. Akhlak karimahnya menjadi qudwah. Kerana adab menghiasi tingkah, wangian kasturi menyerak indah. Alam buana disimbah cahaya terang dan cerah. Hadirmu menyinari ummah. Jadi qudwah dia mesti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dakwah bukanlah untuk memberi hidayah, itu kena ingat. Akan tetapi usaha yang dikerah, kerana hidayah adalah milik Allah, walaupun hanya satu kalimah. Akan dipesan dengan berhikmah, hanyalah menuruti apa yang diperintah. Allah sebut dalam Al-Quran, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak mampu untuk memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah yang memberi petunjuk dan hidayah. Dan seterusnya ialah dakwah bukan pokok pembedaan, akan tetapi bibit kebersamaan. Kerana ia tidak menumbuhkan persengketaan, walau dibelah tetaplah sepadan. Aku dan kamu menjangkar kekitaan, hanya dengannya memekar persaudaraan. Dan seterusnya, dakwah bukan aku betul engkau salah, aku menang engkau kalah. Kadang perlu juga mengalah, walaupun aku kuat dan mungkin engkau lemah. Aku perlu sentiasa bertingkah, hablum minan nas, mestilah dikerah. Dakwah bukan untuk dipongah, apatah lagi meraih darjah. Kerana ia adalah sunnah, walaupun keringat kena diperah, akan dilempar pikiran yang salah, hanya untuk beroreh reda mendapat barakah. Dan yang terakhirnya, dalam melayari bahtera dakwah, awasi haluannya, jangan beralih arah. Kerana sesekali badai menerjah, walau kekadang tersalah tingkah, apa sekalipun tidak akan mengalah, hanya satu tekad untukmu ya Allah. Dan ada lagi sebenarnya, dakwah adalah menagih cinta. Ini kena ingat, dakwah ni bukan kita nak pasal orang, kita nak menagih cinta. Ada pantang larang yang kena dijaga. Kepingan kata disusun indah melembut bicara. Walau hati dirusuk kata, tetap tersenyum mesra. Alah bisa tegal biasa, hadir rindu mengombak jiwa. Dan yang terakhir, ini yang terakhir, dakwah itu menitip salam agar tidak dendam mendendam. Ketika bibir dan hati menyulam, waktu bertemu rindu merendam, aroma segar menyesak ke dalam, hadir sejahtera yang amat diidam. Ini saya rasa itulah perkara-perkara yang perlu kita lakukan bagi memastikan dakwah kita berjalan dengan lancar, insya-Allah. Itu saja. Okey, terima kasih pada Tuan Haji. Sebenarnya saya tak sempat sebenarnya nak tulis sebab panjang puisinya. Saya takut Tuan Haji dia bangun bercerita terus puisi ya. Takut jamnya lah. Tapi Tuan Haji, nanti saya nak minta puisi tu sebab sangat terinspirasi sebenarnya. Okay. Boleh. Seterusnya yang bagi Prof ada menceritakan tadi berkaitan dengan belia. I iaitu ilmu. Jadi saya nak mungkin Prof kupaskan lebih lanjut berkaitan dengan kepentingan ilmu itu dalam penyebaran dakwah. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Okay, kita lihat bagaimana untuk dakwah itu lebih efektif. So memang salah satu kriterianya memang betul lah perlu ada ilmu. Dan mungkin saya ingin kongsi, sebenarnya ilmu banyak jenis ilmu, tetapi mungkin pada malam ni dua yang umum yang saya ingin kongsikan adalah, pertama, dia perlu faham tentang ilmu komunikasi. Yang mana ilmu komunikasi supaya dakwah itu lebih efektif, ilmu komunikasi itu sangat penting. Dia kena memahami informasi dan juga ilmu. Maknanya bukan sekadar informasi ilmu teras berkaitan dengan Al-Quran dan hadis, tetapi dia juga perlu memahami informasi yang berkaitan dengan saintifik, ilmu kemanusiaan, ilmu alam dan sebagainya. Maknanya dia kena ada memerhatikan. Keadaan pemerhatian ni perlu. Kombinasi ni sangat perlu. Saya bagi contoh begini, kalau contohnya bagaimana dia nak cerita tentang suatu makhluk yang bernama Diptera. Kalau saya sebut Diptera, mungkin ramai orang tak tahu. Yang kehidupan dia, jangka hayat dia, kehidupan 28 hari saja. Diptera ni ada dalam Al-Quran, tetapi Diptera itu bahasa saintifik kepada lalat. Kalau kita boleh faham tentang bagaimana lalat, bahkan Allah SWT ada menyebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj ayat 73, ada ayat yang berkaitan dengan lalat.
Bahkan Allah membuat perumpamaan. Kalau di sana ayat itu menceritakan tentang bagaimana Allah membuat perumpamaan. Ini ayat tentang ketauhidan, ayat tentang keimanan. Kerana Allah memberikan perumpamaan, kalau andai kata yang mereka sembah itu, yang mereka sembah selain daripada Allah itu diminta untuk mencipta seekor lalat, maka yang disembah oleh mereka itu tak mampu untuk mencipta seekor lalat. Itu perumpamaan dalam ayat surah Al-Hajj ayat 73. Maka kalau kita mampu untuk menceritakan tentang lalat, diptera bahasa saintifik dia. Jadi mungkin dia bukan kumpulan K-pop saya. Jadi itu takut nanti orang bunyi lain macam aja kan. Jadi itu. Kemudian yang kedua, begitu juga dengan ilmu-ilmu yang melibatkan alam. Kalau kita lihat contoh bagaimana dalam menyampaikan mesej dakwah, contoh berkaitan dengan buah-buahan. Kalau kita sebut tentang dalam Al-Quran ilmu, ini kita nak sebut tentang ilmu tadi, kita kata ilmu berkaitan memahami ataupun menguasai ilmu komunikasi. Bagaimana nak deliver sesuatu mesej itu. Contoh kalau dia memahami ilmu tentang buah-buahan yang ada dalam Al-Quran, mungkin biasa mereka sebut buah tin, buah zaitun, buah kurma dan sebagainya. Tetapi mungkin jarang orang bercerita tentang buah pisang di dalam syurga. Bahkan itu ada ayat dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-29, Allah menceritakan watalhim mandud, dan itulah bagaimana Allah menyusun pohonan pisang yang bertandan-tandan susunannya di dalam syurga. Maknanya kalau kita boleh cerita begitu, so itulah bagaimana dakwah secara efektif, bukan hanya mengajak begitu kan, tetapi bagaimana mesej yang disampaikan. Itu satu, ilmu yang pertama iaitu menguasai ilmu komunikasi. Kedua, bagaimana nak efektif, dia perlu ada ilmu kejiwaan, ilmu kemanusiaan, ilmu kaunseling. Ilmu mungkin Ustaz lebih faham di sini. Ilmu kaunseling, ilmu psikologi, bagaimana memahami manusia. Sebab tu kita kena lihat tingkah laku manusia, gesture, body gesture dan sebagainya. So kita kena faham bagaimana. Kalau semua kita tengok penonton itu dalam keadaan mukanya masam dan sebagainya, mungkin kita kena faham keadaan itu. Jadi sebab itu alhamdulillah semua orang senyum di sini. Jadi itulah kita kena memahami kaedah dan bahasa ini, termasuk ilmu-ilmu ini, ilmu komunikasi dan ilmu kaunseling serta ilmu jiwa. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Prof. Bila Prof sebut kaitan dengan diptera, betul sebutan dia, kaitan dengan lalat. Yang satu lagi, buah pisang tu, ada seorang profesor di UMS, pernah kami bagi hadiah kepadanya, hadiah berbentuk buah, dan dia syorkan kalau boleh bagi pisang. Rupanya pisang tu ada dia punya kata khasiat dan tertakluk dalam Al-Quran tu sendiri. Okey, baiklah tuan-tuan, kita dah bicara berkaitan dengan dakwah. Saya rasa Ustaz Syatila mungkin ada soalan lagi daripada penonton yang mungkin kita boleh berkongsi bersama. Silakan Ustaz. Ya, sebelum kita soalan, saya suka kepada puisi Tuan Haji Mual tadi. InsyaAllah. Mungkin lepas dia boleh share kot dekat Facebook ke WhatsApp dan sebagainya. Tapi Ustaz kena minta daripada saya dululah. Sebab saya minta dulu. Ya, biasanya yang pandai, jadi sanad dia mesti daripada saya dulu baru Ustaz. Ya Ustaz, biasanya yang pandai berpuisi ni dia romantik tau. Okey, kita tinggalkan berkaitan dengan puisi. Kita teruskan dengan soalan daripada penonton kita. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhyiddin. Soalannya adalah, apakah peranan institusi masjid bagi usaha penyebaran dakwah bagi meningkatkan syiar Islam di bumi Kinalang ini? Itu saja soalan saya. Terima kasih. Okey, terima kasih pada penonton yang bertanya berkaitan dengan peranan institusi masjid. Dan sekarang ni kita berada di Masjid India Bandar Kuching. Alhamdulillah, dengan orang kata suasana aman, damai, harmoni, yang kita dapat berforum pada malam ini. Mungkin Tuan Haji boleh kongsi dengan kita apakah sebenarnya peranan institusi masjid itu sendiri. Silakan. Okay, terima kasih saudara pengurusi majlis. InsyaAllah ini saya tak jawab dalam puisi. Ini saya jawab biasa. Okey, apa yang diingini oleh masyarakat kita berkenaan dengan masjid ini? Sebab melihat kepada fungsi asal masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam secara holistik. Yang mana selepas itu akibat daripada kejatuhan dan sebagainya, fungsi masjid hanya dijadikan sebagai tempat beribadah semata-mata. Ini kritikan masyarakat. Masyarakat mahu supaya masjid ini bersifat berfungsi secara idealis. Secara idealis. Maksudnya tadi masjid yang mesra jemaah. Kalau boleh, sebab kita pergi ke Mekah, dia tengok masjid buka 24 jam. Tapi mengapa di tempat kita masjid tak boleh buka 24 jam? Ini yang diingini oleh masyarakat. Dan juga dari segi aktiviti-aktiviti yang ada di dalam masjid yang boleh
menarik minat masyarakat. Sebab sebagaimana yang saya jelaskan tadi, sebab dakwah ini perlu ada konsep pengaruh, tarikan dan pengaruh. Kita perlu memasarkan masjid kita. Kalau kita pasarkan masjid kita, maka orang akan suka kepada masjid. Itu mesti ada konsep memasarkan masjid kita tu supaya jemaah rajin datang ke masjid. Ya, kita faham dengan keadaan kita pada hari ini dari segi kemampuan masjid-masjid dalam menjalankan fungsi masing-masing. Dan ada masjid yang dari segi dia telah ada plan, contoh dia plan bertindak tentang terutamanya majlis ilmu. Banyak majlis ilmu, sehingga ada masjid kita di Malaysia ini yang menganjurkan majlis ilmu tu bukan hanya di peringkat sijil, tapi sehingga peringkat diploma dan ijazah. Ada juga. Pengajian itu dibuat di masjid. Ini menjadi tarikan kepada terutama golongan-golongan yang pencen untuk menuntut ilmu, dan ilmu itu dituntut di masjid. Selain daripada itu juga tentang ini Majlis Islam telah cuba untuk mewujudkan imam yang profesional. Maksudnya imam itu bukan hanya untuk memimpin jemaah waktu sembahyang, tetapi imam ini nanti berfungsi sebagai pentadbir masjid itu yang akan bergandingan dengan pihak jawatan kuasa masjid. Dia memahami apa perkara-perkara yang diperlu oleh masjid. Dan saya rasa kalaulah masjid itu berfungsi dengan cara yang betul dan baik, maka masyarakat tidak ada jadi masalah untuk membantu, menyumbang dan sebagainya. Dan kalau kita lihat di beberapa buah negeri, masjid di Singapura contohnya, dia juga mengamalkan konsep yang kita sebut sebagai 5S. 5S ini pengalaman saya pernah pergi ke Singapura waktu saya kursus. Betul, saya masuk ke masjid, dia orang sambut macam menteri. Kita datang tu macam VIP disambut. Iaitu sistem 5S ini maksud dia senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Ini kadang-kadang tak ada. Maka inilah perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh pihak masjid bagi memastikan masjid kita itu akan dapat mengembalikan fungsi sebenar masjid itu nanti. InsyaAllah perkara ini akan dapat kita jayakan. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji. Ingat tuan-tuan, 5S yang boleh kita amalkan dalam orang kata membangunkan kita punya institusi masjid. Masjid ini bukan hanya untuk orang kata AJK saja, tapi untuk kita semua. Jadi kita sama-sama mengimarkan masjid kita secara bersama. Rasanya Ustaz Syatila, dalam Ustaz Syatila bilik-bilik kaitan dengan Facebook, mungkin adalah soalan-soalan daripada penonton kah yang mungkin kita boleh share kepada rakan-rakan ataupun hadirin yang hadir pada malam ini. Silakan. Ustaz, daripada tadi saya duk scroll Facebook ATM Sarawak ni kan, ada 100 orang yang tengok live kita pada malam ini, dan komen-komen yang sangat luminous. Saya bacakan satu. Alhamdulillah, ini kata Mansur Osman, salah satu keunggulan RTM bukan sekadar hiburan aja. Dari Puchong, Selangor. Dan ada satu lagi daripada Quratun Qiyadul, menonton ceramah dari Damai Beach. Mungkinnya bercuti kali, sempat dan langgar kita pun forum malam tu. Yang memberi manfaat kepada semua. Dan saya ada pin satu soalan tadi daripada ini ngejar Zu Az-Zahra. Di Sanjawi, Ustaz. Zu Az-Zahra. Okey. Soalannya, apakah cara untuk mengekalkan keharmonian masyarakat majmuk di Sarawak? Macam ni cara nak mengekalkan keharmonian kita yang berbilang bangsa, berbilang kaum di negeri Sarawak tu? Nah, rasanya soalan tu memang sangat sesuai sebab kita berada di Sarawak tu, nya berbilang kaum, pelbagai etnik. Jadi rasanya soalan paling sesuai, saya bersama untuk kita huraikan. Apakah sebenarnya orang kata mengekalkan keharmonian terutamanya di bumi Sarawak? Silakan Datuk. Terima kasih Ustaz, pengerusi, tuan-tuan dan puan-puan Sarawak.
place like no others. Maknanya hebatnya negeri Sarawak itu. So dari sudut community, etnik, kaum dan sebagainya sangat pelbagai, lebih daripada 30 suku bangsa yang ada tinggal dengan penuh harmoni, alhamdulillah. So untuk mengekalkan suasana ini adalah merupakan suatu perjuangan dan kerjasama untuk sama-sama berikrar dan mempunyai tekad untuk menjadikan negeri Sarawak dalam keadaan harmoni. Untuk mengekalkan itu, malah Islam kalau kita lihat sangat memberikan dorongan, galakan kepada umatnya untuk memberikan kehidupan yang damai antara satu sama lain. Ini jelas dalam prinsip yang ada dalam Islam. Okey, kalau boleh saya berikan formula dan tips dia untuk kita lihat dari sudut ini. Even dalam Islam sini kita ada disebut fiqh ta'ayyush, kehidupan, iaitu yang disebutkan sebagai fiqh coexistence. Bagaimana kita nak memastikan kehidupan kita secara bersama dalam sebuah negeri yang kita dapat mengekalkan keharmonian itu. Inilah yang ada kalau kita lihat dalam ilmu Islam sendiri tentang fiqh at-ta'ayyush atau fiqh coexistence saja, untuk memastikan semua kita hidup dalam keadaan yang sangat harmoni. Ini juga telah dibuktikan ketika di zaman Nabi SAW. Itu kalau kita lihat dalam Piagam Madinah, ada di antara klausa-klausa yang ada dalam itu yang menjaminkan keselamatan, keamanan, keharmonian rakyat ketika itu telah pun terbukti. So untuk itu, yang pertama kita lakukan ialah perkongsian dan persamaan info itu sendiri. Alhamdulillah kita di Sarawak, kalau melalui Majlis Islam Sarawak, kita ada IIC, Islamic Information Center yang kita adakan. Kita ada membuatkan majlis interfaith, bukan untuk mencari perbezaan antara satu sama lain, tapi kita untuk mencarikan suatu keharmonian, saling hormat menghormati. Saya datangkan contoh, tak lama lagi datang bulan Ramadan Al-Mubarak, saya pernah berforum di IIC tentang interfaith, bagaimana puasa dalam agama Islam, Kristian, Buddha dan lain-lain agama. So dan baru kita tahu rupanya ramai orang berpuasa tapi berbeza. Ada orang puasa, agama lain puasa tak boleh makan makanan berdarah. Kalau kita puasa daripada maknanya awal fajar tu, terbit fajar tu sampai kepada maghrib, kita tak boleh makan langsung, tak boleh minum langsung. Ada di antara mereka yang berpuasa tak boleh makan tapi boleh minum air. Itu perbezaannya. So informasi itu perlu ditukar sebagai satu pertukaran maklumat, saling menghormati antara satu sama lain. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita kena lihat dari sudut nilai-nilai yang positif. Value system yang sangat baik, antara nilai-nilai yang sangat maknanya universal sifatnya. Tunjukkanlah bukti yang baik kalau kita sebagai umat, bagaimana kita memahami. Sebab kita jelas dalam hukum Islam, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu adalah agama, bagi mereka adalah agama mereka. So itu jelas dalam persoalan ini. So dalam keadaan ini perlu ada usaha antara kita ini untuk memastikan kehidupan yang lebih harmoni. Yang ketiga ialah kita kena lihat kepentingan umum, bukan kepentingan peribadi. Kita kena letakkan maslahah amah ataupun kepentingan umum itu di atas daripada kepentingan peribadi ataupun suku bangsa. Kita lihat, okey, untuk keharmonian negeri Sarawak, mana keutamaan dia daripada peribadi kita sendiri ataupun segolongan kecil. Kita nak negeri Sarawak dalam keadaan harmoni, aman, damai. Kita boleh hidup dalam keadaan yang sangat suka, gembira dan sebagainya. Itu yang kita nak. Dan last but not least, yang terakhir sekali, kita mengharapkan bahawa hormati undang-undang. Negara kita ada undang-undang, ada rules and regulation yang perlu kita ikuti. So hormati undang-undang ini, patuh kepada undang-undang yang telah ditentukan. Sebab undang-undang ini tujuan dia untuk memelihara, menjaga keselamatan dan keamanan. Kalau kita sudah boleh lakukan langgar undang-undang ikut suka hati kita, ikut kehendak kita sendiri tanpa mempedulikan apa yang telah diaturkan di seluruh undang-undang, akhirnya hidup kita berkecai. Tamadun tinggal tamadun. Development kita lihat akan berlaku satu kerosakan dalam masyarakat itu sendiri. Sebab itu untuk memastikan maknanya kebersamaan, keharmonian ini, semua orang perlu berperanan. Ini lagi satu yang sangat penting. Semua orang kena berperanan, bukan serah pada satu pihak, dan sama-sama memacu ke arah keharmonian dan perpaduan yang sangat jitu. InsyaAllah hidup harmonilah. Si kelahi kita orang Sarawak. Terima kasih kepada Datuk. Nah, kita nak capai orang kata secara secara holistik di kalangan pelbagai kaum ini, mesti ada elemen-elemen perkongsian info kaitan dengan nilai-nilai positif, keutamaan, hormat undang-undang. Jadi tuan-tuan, kita jaga orang kata hak sesama kita dan usah kelahi orang kata nak. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian,
tidak lengkap jika kita punya forum tidak ada kesimpulan. Jadi saya jemput sekali lagi Datuk untuk membuat kesimpulan kita punya forum pada malam ini. Silakan Datuk. Terima kasih pengerusi, panelis, tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin yang dihormati sekalian. Tak terasa sampai dah 75 minit Ustaz. Saya pun terkejut kesimpulan, tapi tak apa. Okey, saya boleh rumuskan begini. Bila sebut tentang cabaran dakwah itu sendiri, dan khususnya kalau di negeri Sarawak, ya betul, di sana ada cabaran. Tapi cabaran itu sebenarnya mematangkan kita, menjadikan kita orang yang lebih hebat dalam kehidupan dan memastikan negeri Sarawak dalam keadaan harmoni dan terpelihara. Cuma saya nak tekankan di sini, bila sebut Islam, Islam adalah agama rahmat. Sebab itu Allah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. So dakwah untuk bawa manusia ke arah keharmonian, kehidupan yang penuh keamanan itu sendiri. Jadi kekalkanlah kesepaduan itu, dan dakwah ini akan dapat merubah senario, situasi, keadaan masyarakat supaya lebih baik. Dan kita cakap tentang modal insan, semua yang kita bicarakan, dan dakwah perlu dilihat dalam 5 asas yang kita dah sebutkan tadi, tentang pendakwahnya, tentang maudhu'nya, tentang mad'unya, tentang bagaimana uslub dia dan wasilah dia. InsyaAllah kita boleh sampaikan dakwah yang terbaik, yang sehingga kita dapat mencapai baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, dan ia yang akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah menjalankan amanah sebagai khalifahnya muka bumi, dan juga menjalankan tugas sebagai dai dalam kapasiti yang ada, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk. Kesimpulan yang sangat hebat, sangat tuntas. Jadi tuan-tuan, 75 minit kita bersiaran dan ilmu yang kita berkongsi pada malam ini sangat banyak. Tuan-tuan boleh catat, tuan-tuan boleh simpan, dan jangan lupa untuk kita amalkan secara bersama. Kerana tugas dakwah ini bukan tugas di kalangan agamawan. Tugas dakwah ini bukan tugas di kalangan para asatizah, tapi tugas dakwah ini tugas kita bersama. Terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel yang hadir pada malam ini. Kita semua colouring nak ada biru, ada purple, ada merah, ada hijau, dan inilah sebenarnya variasi yang orang kata yang kita mahukan, tapi hati kita tetap sama kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi co-host ataupun sahabat saya, mungkin ada orang kata tadi ada nak kongsi kaitan dengan mutiara kata yang mungkin kita boleh kongsi dengan sidang hadirin. Silakan sahabat saya. Betul Ustaz Fadli. Setelah kita mendengar kupasan yang sangat mendalam pada malam ini, tujuan dakwah itu hanyalah satu, untuk kita membawa orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, takut dengan Allah Subhanahu wa taala, taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, iaitu takwa. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah, kerana bekal yang paling baik, yang terbaik itu ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, mudah-mudahan dengan siaran yang RTM bawa pada malam ini 75 tahun, RTM terus unggul meneraju industri penyiaran negara. Teruskan lagi Forum Perdana Wal Islam, forum majlis agama yang paling lama di Malaysia ini, insya-Allah, mudah-mudahan. Teruskan. Okay, terima kasih Ustaz. Saya ingatkan Ustaz nak jadi panel tadi. Nak keluar dalil apa semua, nak sikit lagi lah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya pun ada satu mutiara kata yang saya ingin tinggalkan bersama tuan-tuan. Saya teringat satu pesanan daripada seorang pendakwah yang terkenal, iaitu Imam Hasan Al-Banna. Apa dia kata? Jadilah kita seperti pohon yang berbuah. Orang membaling kita dengan batu, tetapi kita tidak membaling kembali. Akan tetapi kita memberikan buah kepadanya. Tuan-tuan, jadilah kita orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain, dan inilah sebenarnya dakwah yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada semua yang hadir, dan terima kasih juga kepada RTM dan kerjasama dengan JAKIM yang menganjurkan program yang cukup meriah, yang cukup orang kata bersejarah, sebenar ulang tahun yang ke-75. Barangkali 75 ini satu signifikan yang sangat orang kata sangat hebat, dan bukan satu usaha yang orang kata singkat, dan ini sebenarnya usaha secara bersama. Dengan adanya kesepaduan di antara kita, di antara setiap negeri menunjukkan komitmen-komitmen dalam melaksanakan program-program dakwah terutamanya, ini merupakan satu nilai yang mungkin kita lihat
keutamaan dalam diri kita mengutamakan perkara-perkara yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Ya, betul Ustaz Fadli. Saya rasa tak lengkap malam ni kalau Ustaz Fadli tak kongsikan apakah rancangan yang Ustaz Fadli sangat suka di RTM. Rancangan tidak lain tidak bukan forum perdana lah. Mesti ada forum perdana tu rasanya rasa si lengkap. Dalam tempoh seminggunya, hari Khamis mesti nangga depan TV jam 9 malam. Mesti ya, malam Jumaat. Mesti, tidak, orang kata tidak miss. Ustaz Syatila pula. Nah, rasa-rasalah Ustaz Syatila pula. Apa pula rancangan Ustaz Syatila yang minat dalam RTM ni? Saya biasanya dulu suka tengok kartun dekat RTM. Kartun. Kalau ingat dulu masa zaman kecil-kecil, kartun Usup Sonterian. Usup Sonterian. Mengimbau kembali kenangan. Kalau kita lihat tahun ni dah 75 tahun RTM meneraju penyiaran di Malaysia. Okey, terima kasih kepada hari yang hadir pada malam ini. Terima kasih juga kepada semua, kepada RTM, kepada JAKIM, dan terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian tadi kita dah pun mengikuti secara langsung forum perdana ehwal Islam di Masjid India Bandar Kuching ataupun Masjid terapung dengan panel-panel dan juga co-host dan juga moderator, di mana co-host untuk malam ini Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahrila Montel dan selaku moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fadli Ahmad, dan antara panelis untuk malam ini Sahibu Samahah Datuk Haji Kipli bin Haji Yasin, Mufti Negeri Sarawak, yang berbahagia Tuan Haji Mu'al bin Haji Suaun, Pengarah Jabatan Mufti Negeri Sarawak, dan juga Profesor Madya Dr. Abdul Halim Haji Busari yang merupakan Pengarah PITAS UNIMAS. Dan Alhamdulillah juga malam ini persoalan daripada anda yang berada di page RTM Sarawak turut dijawab oleh panel kita pada malam ini, dan juga alhamdulillah untuk malam ini juga di mana percubaan RTM untuk mencipta rekod baru dalam Malaysian Book of Record, antara forum paling terbanyak disiarkan secara langsung serentak melalui TV dan radio RTM. Jadi dan malam ini selesai sudah untuk forum. InsyaAllah di lain pertemuan kita akan bersua kembali, dan sekali lagi ingin dimaklumkan antara tetamu yang hadir, tetamu kehormat yang hadir untuk malam ini yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Haji Misnu bin Haji Taha, dan turut hadir yang berusaha Tuan Abdul Hadi bin Yusuf, merupakan pengarah penyiaran di Sarawak, dan juga yang berusaha Encik Hamdan bin Ceraini, pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Sarawak JAKIM. Dan terima kasih kepada semua yang terus mendengar Surah FM, dan juga yang menyaksikan di TV1, dan juga yang menyaksikan di page RTM Sarawak secara langsung di Masjid India Bandar Kuching. Dan terima kasih kita ucapkan kepada semua yang terus menjayakan forum pada malam ini. Terima kasih juga kepada unit siaran luar, iaitu Encik Edwin Camboradin selaku ketua, Encik Hussein Suaini, Siti Nazila Turlani Syukri, dan juga Wong Chun Chan yang turut menjayakan siaran langsung di Surah FM untuk forum perdana ehwal Islam malam ini. Dan insyaAllah terima kasih kepada semua yang mendengar, kepada pendengar-pendengar Surah FM. Sampai di sini untuk pertemuan forum perdana ehwal Islam di Masjid India Bandar Kuching. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.